Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Helmi bin Mak Lazim. Saya dari Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Politeknik Tunku Syed Sirajuddin. Jadi untuk CIE TVET 2020 kali ini, saya akan membentangkan kertas kajian saya yang bertajuk Faktor-faktor pemilihan bidang khususan program pengajian diploma teknologi digital dalam kalangan pelajar Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Politeknik Tunku Syed Sirajuddin. Jadi sebagai pengenalan, perubahan global dan keperluan dalam industri teknologi maklumat dan komunikasi ICT pada masa kini menjadikan ia salah satu bidang yang ditawarkan oleh Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti Kementerian Pendidikan Malaysia. Satu kajian secara kuantitatif telah dijalankan di mana responden yang terlibat adalah pelajar Diploma Teknologi Digital PTSS. Responden ini dikehendaki untuk menjawab satu set soalan yang telah disediakan secara atas talian. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong pelajar memilih bidang kekhususan yang ditawarkan dalam program DDT di PTSS secara amnya. Antara aspek yang diambil kira adalah kerjaya, minat, pengaruh beberapa dan pengaruh rakan sebaya. Jadi di PTSS, program DDT menawarkan dua bidang pengkhususan iaitu pengaturcaraan software dan juga rangkaian bagi networking. Untuk sorotan kajian ini dibuat berdasarkan kajian yang telah pun dijalankan berkenaan faktor-faktor pemilihan bidang pengajian di peringkat sekolah menengah ataupun institusi pengajian tinggi yang telah banyak dibuat. Antara faktor-faktor yang dikaitkan adalah seperti minat, sikap, pencapaian, pengaruh rakan sebaya dan kerjaya. Menurut kajian yang dijalankan oleh Muhammad Helmi, Nur Hidayah dan Muhammad Azrul pada tahun 2016, kerjaya merupakan antara faktor yang memberi kesan dalam pemilihan bidang pembelajaran di kalangan pelajar Prasiswaza Universiti Kebangsaan Malaysia. Begitu juga dengan faktor minat yang memainkan peranan penting bagi membantu seorang pelajar mencapai kejayaan dalam dunia pendidikan di mana ia akan mempengaruhi proses pembelajaran seperti yang disebut dalam kajian Zainuddin dan juga Fazilah pada 2011. Seterusnya, ibu bapa juga telah dibuktikan sebagai antara faktor signifikan dalam memilih bidang pengajian atau kerjaya. Untuk metodologi, kajian ini merupakan kajian berbentuk kuantitatif dan menggunakan soal selidik sebagai instrumen utama untuk mendapatkan maklumat daripada responden. Kajian memfokuskan terhadap minat ibu bapa, rakan sebaya dan kerjaya. Responden yang terlibat adalah terdiri daripada 200 orang pelajar Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi PTSS di mana seramai 146 responden telah berjaya menjawab kesemua soalan yang disediakan. Orang kaji selidik yang disediakan merangkumi beberapa soalan berkaitan faktor yang terlibat dalam kajian ini, iaitu kerjaya, minat, ibu bapa dan rakan sebaya. Dari sudut dapatan kajian, hasil analisa daripada soal sidik berdasarkan 146 orang pelajar yang telah memberi maklumat balas akan diperincikan dalam bahagian ini. Jadual 3, 4, dan 5 dan 6 akan menunjukkan analisa kekerapan, peratusan dan responden bagi item dalam setiap faktor yang dinilai. Tahap skor min bagi item telah ditetapkan seperti jadual 1. Ada 3 tahap yang telah ditetapkan iaitu tahap rendah, sederhana dan tinggi, di mana tahap rendah adalah berada dari julat skor 1 sehingga 1.99. Tahap sederhana di antara julat skor 2 sehingga 2.99. Manakala tahap tinggi adalah di antara julat skor di antara 3 sehingga 3.99. Bagi analisa keputusan untuk faktor kerjaya, jadual 2 menunjukkan hasil dapatan yang diperolehi bagi faktor kerjaya di mana nilai purata min juga berada pada tahap yang tinggi iaitu sebanyak 3.79. Responden melihat bahawa peluang pekerjaan yang banyak serta laluan peningkatan kerjaya yang baik merupakan perkara utama dalam membuat pemilihan bidang pengkhususan bagi program DDT. Jadual 3 pula menunjukkan hasil dapatan yang diperolehi bagi faktor minat di mana nilai purata min juga berada pada tahap yang tinggi iaitu sebanyak 3.7. Rata-rata responden bersetuju bahawa mata pelajaran yang diambil serta perkakasan yang digunakan dalam proses pembelajaran bagi sesuatu bidang kekhususan itu lebih menarik minat mereka untuk memilih bidang terbabit. Jadual 4
menunjukkan hasil dapatan yang diperolehi bagi faktor ibu bapa di mana nilai protamin juga berada pada tahap yang tinggi, iaitu sebanyak 3.16. Namun begitu, responden tidak melihat kejayaan ibu bapa dalam suatu bidang kekhususan pengajian itu sebagai antara faktor dalam membuat pilihan. Seperti yang dapat dilihat dalam jadual item pertama bagi soalan kaji sidik yang disediakan, min bagi item terbabit hanyalah 2.5 pada tahap sederhana. Jadual 5 iaitu jadual yang terakhir menunjukkan hasil dapatan yang diperolehi bagi faktor rakan sebaya di mana nilai protamin juga berada pada tahap hanya berada pada tahap yang sederhana, iaitu sebanyak 2.87%. Kesilapan typing di situ. Namun secara amnya sebahagian besar responden tidak melihat rakan sebaya sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan dalam membuat pemilihan bidang kekhususan pengajian. Berdasarkan hasil data yang diperolehi, rata-rata responden didapati bersetuju bahawa kerjaya dan minat-minat merupakan faktor yang lebih mempengaruhi keputusan dalam membuat pemilihan bidang kekhususan. Ini disokong melalui nilai protamin yang tinggi yang diperolehi bagi item soalan kaji sidik berkaitan faktor minat dan kerjaya. Kedua-dua faktor ini menunjukkan protamin yang tinggi, iaitu 3.79 bagi faktor kerjaya dan 3.79 bagi faktor minat. Bagi faktor ibu bapa dan rakan sebaya, sebahagian responden berpendapat bahawa kedua-dua faktor ini tidak memberi impak yang signifikan dalam pemilihan bidang kekhususan. Pelajar merupakan pewaris yang bakal menentukan dan mengisi agenda wawasan negara pada masa hadapan. Justru itu penting bagi mereka untuk membuat pemilihan bidang kekhususan yang selari dengan minat dan kerjaya mereka pada masa akan datang. Kesimpulannya, program DDT ini menyediakan pendidikan dan latihan dalam bidang pengkomputeran dengan penekanan khusus pada bidang teknologi maklumat. Khusus-khusus yang ditawarkan memberi peluang kepada para pelajar untuk mencapai pelbagai kerjaya dalam pelbagai sektor ICT. Program ini juga menyediakan pelajar dengan kemahiran yang boleh pindah dan kemahiran berbagai yang membolehkan mereka menyesuaikan diri dengan teknologi baru. Sehubungan dengan itu adalah penting bagi pelajar-pelajar ini untuk didedahkan dengan sumber maklumat yang mencukupi untuk setiap bidang kekhususan yang ditawarkan supaya keputusan yang terbaik dapat dibuat demi menjamin kualiti kehidupan pada masa akan datang. Jadi dengan itu berakhirlah pembentangan saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.